Jadi untuk kita bekerja dalam keadaan di mana kita menggunakan uh, bahan kimia atau habuk dan lain-lain. So bahan-bahan kimia kebanyakannya terdapat pada bahan-bahan pelekat, ejen-ejen pencuci untuk kerja-kerja batu bata, pengawet kayu dan logam, ubat lantai, racun kulat dan semen. So inilah di mana terdapat bahan-bahan kimia. Langkah-langkah pencegahan: pakai pakaian pelindung yang sesuai, elakkan tersentuh pada bahan-bahan bagian badan jika terkena bilas dengan kuantiti air yang banyak, dan hindar daripada menyedut wap atau habuk bahan-bahan kimia yang berbahaya. So timbang risiko yang menimpa orang ketiga atau alam persekitar. So mungkin bila kita guna, contohnya tak disimpan dengan baik atau tertumpah, dia akan menjadi risiko kepada menimpa orang lain dan alam sekitar sekiranya dia tertumpah. Bahaya bahan kimia dan penggunaan bahan kimia boleh menyebabkan, ada beberapa cara bagaimana bahan-bahan kimia ini boleh memberi kecederaan kepada kita. Pertama, melalui pernafasan kita, inhalation, dan yang kedua menggunakan absorption, skin contact, dan yang ketiga melalui injection ataupun kita memakan, jadi dia masuk melalui nyawa melalui mulut kita. Menangani kemalangan bahan kimia ini di tempat kerja, sekiranya berlaku kemalangan bahan kimia, cepat-cepat pergi ke punca air, kemudian kita cuci cepat untuk melarutkan bahan kimia tersebut dan mencuci. Bahan kimia boleh menyerap melalui kulit dan masuk melalui saluran darah serta bergerak ke organ-organ seperti hati dan otak. Gunakan banyak air untuk membilas sekiranya tersentuh dengan bahan kimia, bagi mengelakkan kulit daripada melecur. Asbestos boleh didapati pada pelindungan kebakaran dan bumbung, lantai vinyl serta penebat pipe serta kepingan semen. So, pekerja-pekerja yang terlibat dalam kerja-kerja meroboh mempunyai risiko tinggi terhidu habuk asbestos. So habuk asbestos merosakkan paru-paru, menyebabkan penyakit asbestosis, pernafasan sesak, di mana penyakit ini mengambil masa yang lama untuk menunjukkan simptom. Dan jika pekerja merupakan perokok, maka kemungkinan mempulihi asbestosis bertambah sebanyak 50 kali ganda. Gamma radiografi source assembly. So inilah benda yang diguna untuk X-ray. Ini gamma radiografi ini digunakan untuk
X-ray bahan-bahan seperti yang untuk barang welding. So inilah komponen-komponen typical gamma radiography equipment. So ini adalah tanda-tanda bila kita terdedah kepada sinaran X gamma radiografi. Kesan dia boleh menyebabkan kanser pada kulit sekiranya kita terkena sinaran ini. Nampak? So ini keadaan isi badan yang terkena gamma radiografi. Tekanan haba. Tekanan haba ini, kepanasan merupakan antara penyebab kemalangan serius di tapak binaan, di mana ianya boleh membuat pekerja terasa penat, haus serta hilang daya pertimbangan. Oleh itu, minum air secukupnya dan pakailah pelindungan yang sesuai. Akibat kepanasan, pekerja mungkin terkena ruam kulit, dehydration, tubuh kehilangan air, tidak dapat disejukkan dengan kekejangan otot, heat exhaustion, dan kemungkinan pitam. Ada kemungkinan juga boleh berlaku heat stroke dan boleh menyebabkan tidak sedarkan diri dan boleh membawa maut tekanan haba ini. Pelindungan daripada haba, pekerja boleh melindungi diri dari panas dengan meminum air yang banyak sepanjang hari sebelum berasa dahaga. Satu cawan air setiap 15 minit. Rehat di tempat yang teduh atau berkipas. Dan buat kerja yang paling berat pada waktu paling kurang kepanasan di hari tersebut. Dan bekerja secara bergilir-gilir dan terlindung daripada matahari. Tuan-tuan boleh sediakan payung untuk masa kerja. Memakai pakaian berwarna terang yang sesuai dan buat daripada kain kapas. Dan tempat kerja juga harus ada kemudahan kecemasan atau first aid. Haruslah berada di tapak bina kerana tempat berkenaan merupakan kawasan yang berbahaya dan memudahkan kemudahan berkenaan atau first aid ini digantung pada saiz tapak serta jumlah pekerja. Sekurang-kurangnya setiap tapak mempunyai harus satu kotak first aid yang mencukupi seperti stretcher dan selimut. Di tapak binaan mempunyai lebih daripada 200 pekerja, maka sebuah bilik kecemasan yang lengkap hendaklah diadakan. Syarikat mesti menyediakan sekurang-kurangnya satu orang first aider yang terlatih untuk setiap 20 pekerja, dan mereka mestilah mudah dikenali seperti memakai armband, topi, boleh dicam dengan mudah. Pekerja adalah digalakkan menjalani kursus first aid agar dapat membantu rakan-rakan sekerja serta orang lain sekiranya berlaku kejadian yang tidak diingini. Di samping membantu anda supaya bertenang dan terkawal apabila berlaku kemalangan di tempat kerja.
apakah kesan kemalangan ni, renungan kita untuk renungan kita akibat kemalangan, kecederaan, boleh berlaku kecacatan, boleh hilang upaya, kerosakan, kerugian, kematian, dan juga reputasi syarikat, individu ataupun tapak di mana tempat kita kerja boleh menurun reputasi, dan ketakutan menyebabkan orang takut untuk bekerja. So ini beberapa contoh di mana saya sendiri in charge tapak projek di Kempas. So attendant ada 30 orang, checklist ada topik khas OS dan environment checklist. So nak memberi kesedaran tentang environment. So, kadang-kadang buat training berkenaan dengan hal-hal yang lain, crane safety training. Menerangkan perancah melalui laluan yang selamat, handrail untuk naik, dan platform dan tangga. So, satu kali meeting terangkan satu benda. Scaffold training. Cara memasang, menyokong penyangga, jarak yang selamat, penggunaan base plate dan U-head. Housekeeping. Housekeeping 5/1. Contoh-contoh aktiviti yang harus ada di tapak binaan. So, housekeeping. Inspection. So during inspection, carry out finding, cooking area. Ini finding lah kalau kita buat inspection. Provide smoking area, dan ada tempat khas untuk merokok. Ini adalah PPE training. PPE training. Dan harus ada proper toilet dia masa kerja untuk laki dan wanita. Untuk scaffolding, sekiranya dipasang tak selamat, akan diletakkan tanda merah, tag merah. Maksud dia scaffolding tak selamat, harus dibetulkan. Induksi pekerja baru. Okey, sekian untuk sesi latihan training CDB kita pada hari ini. Terima kasih untuk kerjasama tuan-tuan semua. Harap tuan-tuan berjaya di dalam meningkatkan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja, dan juga untuk berjaya di dalam bidang pembinaan yang tuan-tuan lakukan. Terima kasih.